Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar Pak Al-Farabi. Kita mulakan kelas kita dengan doa belajar. Okey, quotes of the class kita hari ini adalah jeng jeng. Hidup bukan untuk menikmati malas. Okey, hidup semestinya lah bukan untuk menikmati malas. Macam yang quotes ni, cikgu waktu belajar cikgu dekat UC, waktu tak belajar online lah kan, cikgu akan sentiasa letak quotes ni. Cikgu tulis dekat sticky note dan cikgu letak kat meja belajar cikgu. Sebab memang lumrah sebagai pelajar ni memang diselaputi, diselubungi dengan sifat, dengan rasa malas tu. Okay, jadi hidup kita ni kena tahu, kena faham bukan untuk menikmati malas tu. Okay, kalau ada malas tu kena cepat-cepat buang. Kena berusaha untuk fikir balik apa tujuan hidup ni. Semestinya lah memang untuk beribadat pada Allah. Dan salah satunya memang kena rajin lah. Nak beribadat pada Allah kena rajin lah kan. Belajar, semayang semua tu kan. Okay, jadi yang tu lah. Kamu pun boleh interpret sendiri quotes ni. Senang je. Pendek je ayat dia kan. Hidup bukan untuk menikmati malas. Okay, jadi kita nak sambung, habiskan bab 8. 8.3 ni, hari tu cikgu dah cerita sikit, separuh. Lagi separuh ni nak cerita pasal pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Dan untuk 8.4, isu kesihatan berkaitan sistem respirasi manusia ni, sekejap lagi kita nak tengok pasal COPD. Apa tu COPD? Sekejap lagi kita tengok. Baiklah, yang ni cikgu dapat pada Google. Okay. Untuk hari tu cikgu tak bagi tahu persamaan. Okay. Persamaan untuk bila oksigen tu masuk dalam darah. Macam mana dia bergabung dengan, macam mana dia diangkut melalui itulah salur darah tu lah. Jadi oksigen akan bergabung dengan hemoglobin. Okay, hemoglobin ni ada dalam eritosit. Okay, jadi hemoglobin, oksigen akan masuk dalam eritosit dan bergabung dengan hemoglobin. Jadilah oksihemoglobin. Okay, jadi kita dah tahu hemoglobin campur oksigen jadi HbO2 kan. Jadi macam mana pula dengan karbon dioksida? Karbon dioksida pun diangkut melalui salur darah juga kan. Okay, jadi kita nak tengok hari ni lah pasal karbon dioksida. Pengangkutan karbon dioksida berentasi salur darah kamu. Okay, untuk keluar daripada badan kamu. Jadinya, karbon dioksida ni dia diangkut dengan 3 cara. Okay, yang pertama diangkut oleh plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat. Yang kedua, ada juga CO2 ni, dia bergabung dengan hemoglobin dan bentuk karbaminohemoglobin. Yang ni sama macam oksigen, cumanya karbon dioksida lah yang akan bergabung dengan hemoglobin. Lagi 7% akan larut dalam plasma darah dalam bentuk karbon dioksida terlarut. Yang ni dia ada persen dia lah, 70% dalam bentuk ion bikarbonat. Ni diangkut dalam plasma darah lah, bukan dalam eritosit. Okey, kamu kena faham. Darah ni dia ada plasma darah, iaitu cecair itulah. Okey, plasma darah, dia ada eritosit. Eritosit tu sel darah merah. Dan satu lagi dia ada white blood cell, sel darah putih. Okey, leukosit. Okey, jadinya 70% ni dia dalam cecair darah kamu, plasma darah. Okey, dalam bentuk ion bikarbonat. 23% dalam bentuk karbaminohemoglobin. Yang ni dalam eritosit. Okey, sama macam oksigen. Cumanya 23% sahajalah. Kalau oksigen hampir keseluruhannya dalam bentuk oksihemoglobin. Kalau lagi 7% karbon dioksida larut dalam plasma darah, sama macam 70% ni, larut dalam plasma darah dalam bentuk karbon dioksida terlarut. Okey, karbon dioksida terlarut tu kita tengok macam mana. Baiklah, jadi yang pertama, bukanlah yang pertama tapi yang pertama lah. Okey, yang pertama lah CO2 dari sel badan ke paru. Kita nak tengok yang ni, gambar ni kamu biasa tengok dah kan. Kita nak tengok macam mana CO2 ni daripada sel badan dia nak keluar. Okey,
nak keluar masuk dalam tisu, dalam kapilari tisu menuju kepada peparu. Macam mana kita nak tengok sel badan tu mengeluarkan karbon dioksida tu lah. Okay. Jadi first kali di dalam eritosit, okay, ataupun sel darah merah, cikgu cakap tadi, orang selalu panggil RBC lah, red blood cell. Okay. Dalam eritosit ni, CO2, okay, tambah dengan H2O. Okay, CO2 akan bergabung dengan H2O, akan menghasilkan asid karbonik. Okay, akan menghasilkan asid karbonik. Jadi proses ni akan dimangkin ataupun dipercepatkan oleh enzim carbonic anhydrase. Maksudnya dia ada pemangkin lah, ada enzim yang nak bantu proses ni. Proses pertukaran CO2 jadi asid. Daripada gas dia nak jadi asid. Okay, macam kamu sedia maklum, waktu form 2 dah belajar, asid ni sifat, asid dan alkali ni, dia punya sifat sesuatu bahan tu hanya boleh ditunjukkan bila ada air. Maksudnya, contoh kalau CO2 ni dia gas, tapi bila campur air barulah kita nampak rupanya dia adalah sejenis asid. Macam tu. Okay, jadi daripada H2CO3 ni, iaitu asid karbonik ni, dia akan ditukarkanlah menjadi ion bikarbonat plus H+. Ni kiranya yang kebanyakan lah dalam CO2 ni akan berada dalam bentuk ion bikarbonat, dan ion bikarbonat ni akan meresap ke dalam plasma darah, seterusnya diangkut sampailah dekat peparu. Okey, dia ada special case kan tadi. 7% ni adalah larut dalam plasma darah dalam bentuk karbon dioksida terlarut. Jadi 7% ni sebenarnya adalah serpihan lah, orang kata CP-CP, asid karbonik yang tidak ditukarkan kepada ion bikarbonat. Okey. Okay, jadi kita nak tengok pula, dia dah angkut pergi peparu, kita nak tengok dekat kapilari peparu, macam mana dia diangkut, CO2 ni diangkut, masuk dalam alveolus, seterusnya keluar daripada sistem pernafasan kita. Yang pertama, dekat kapilari peparu, okay, iaitu kapilari yang menyelaputi alveolus lah. Okay. Dekat kapilari ni, HCO3 minus, okay, ion bikarbonat dalam plasma darah. Ni plasma darah kamu ni, yang cecair-cecair ni akan meresap masuk balik. Ion bikarbonat yang ada dalam cecair darah kamu akan meresap masuk balik dalam plasma darah kamu. Dalam eritosit kamu. Okay. Bila dia masuk dalam eritosit, dia akan bertukar semula menjadi asid karbonik. Dia akan bertukar balik jadi asid lah. Dia akan kembali kepada asid. Akhir sekali daripada asid akan kembali balik kepada gas, CO2 dan juga H2O. Macam tu. Dia terbalik daripada yang tadilah, kalau yang ni hasil akhir dia CO2 plus H2O. Yang ni pula adalah permulaan dia. Okay, CO2 plus H2O adalah permulaan dia. Okay, bila dah macam tu, CO2 ni dapatlah meresap keluar ke dalam alveolus dalam bentuk gas melalui kapilari peparu. Ni kapilari peparu, dia akan meresap keluar daripada keluar ke dalam alveolus dan seterusnya keluar daripada paru-paru kamulah. Okay, jadi itulah pasal CO2. Okay, seterusnya, ni kamu mesti tahu ni, Hospital Sultan Abdul Halim. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu bayangkan kamu ni seorang doktor. Macam tu. Okay. Okay, berangan lah. Okay, berangan lah. Angan-angan itu percuma. Okay. Kamu, bayangkan kamu ni seorang doktor. Okay. Dan kamu tahu penyakit ni. Okay, iaitu nama dia Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ataupun bahasa Melayu kita panggil sekatan pulmonary kronik. Dia punya short form dia COPD. Okay, COPD ni dia merangkumi penyakit asma, bronkitis kronik dan emphysema. Kamu tahu sebab kamu adalah seorang doktor. Macam tu. Jadinya, kamu study balik lah. Kamu study balik bronchial pesakit asma, bronchial pesakit bronkitis kronik dan juga alveolus pesakit emphysema. Okay. Bila kamu study, kamu tengok
berbanding bronchial normal ni, okey, laluan udara dia normal. Kalau bronchial pesakit asma, laluan udara dia sempit. Okey, dan dinding bronchial dia bengkak dan menebal. Menyebabkan pernafasan susah lah. Okey, menyebabkan dia susah. Orang yang sakit bronchial dia, orang yang sakit asma. Okey, orang yang sakit asma ni, dia susahlah nak bernafas. Okey. Okey, seterusnya kamu bandingkan pula, kamu sebagai doktor kan, kamu bandingkan pula bronchial normal, sama macam ni tadi, laluan udara dia normal, kamu banding dengan bronchial pesakit ya Allah, cikgu pun sebut bronkitis kronik pagi-pagi ni kan. Okey, kamu bandingkan dengan pesakit yang ada bronkitis kronik. Okey, jadi kamu dapati kalau orang yang sakit bronkitis kronik ni, dia punya bronchial dia ada keradangan, menyebabkan akan menghasilkan mukus yang berlebihan. Okey. Okey, jadinya kamu bandinglah. Kamu pun dah tahu, cumanya kamu study balik. Okey. Yang ketiga, kamu study pasal emphysema pula. Okey, emphysema ni dia punya bronchial sempit. Okey. Selain daripada bronchial dia sempit, dinding alveolus dia pun rosak. Okey, menyebabkan dia jadi tebal lah dinding alveolus dia tu. Jadinya dia pertukaran gas susah nak berlaku untuk pesakit emphysema ni. Pertukaran gas, pernafasan kita punya respirasi lah susah nak berlaku. Okey, jadi berdasarkan semua ni, kamu telah dijemput untuk menjadi penceramah dalam sebuah webinar. Okey, sebab sekarang COVID kan, jadi dia adakan webinar saja. Tajuk dia ambil tahu tentang COPD. Okey, kamu sebagai doktor, kamu dah tahulah benda ni. Okey, jadi untuk itu kamu perlu buat persediaan lah. Kamu kena buat nota ringkas berkaitan faktor-faktor penyebab dan kaedah rawatan untuk penyakit asma, bronkitis kronik dan emphysema. Okey, jadi tugas kamu yang tu je lah. Kamu catat dalam buku nota kamu. Kamu search kan. Kamu buat research tentang faktor-faktor penyebab dan kaedah rawatan untuk 3 penyakit ni. 3 penyakit yang dirangkumkan sebagai COPD ni, iaitu asma, bronkitis kronik dan emphysema. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu jalankan tugas kamu sebagai doktor. Okey, buat nota berkaitan faktor-faktor penyebab dan kaedah rawatan untuk 3 penyakit ni. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.